Terima kasih Datuk Yang di-Ketua. Jadi ucapan saya tidak akan panjang kerana tak sempat tulis. Datuk Yang di-Ketua, saya rasa kita tengah membahas akta penjara, pindaan terhadap akta penjara, dan di sini kalau kita lihat yang tentang jawapan yang diberi oleh Timbalan Menteri Dalam Negeri pagi tadi, bahawa yang secara purata kerajaan menggunakan 655.96 juta ringgit dibelanjakan untuk menguruskan seluruh penjara dan penghuni. Sekarang kita lihat kerana adanya akta pencegahan jenayah, jadi 18,000 lebih orang telah pun ditahan. Jadi terpaksalah kerajaan nak mewatakan balai polis, bangunan mahkamah. Dan mungkin satu hari nanti kalau lebih lagi parlimen pun kena diwatakan jadi tempat untuk mereka untuk soal siasat. Betul ni betul. Yang saya tak pasti semua yang buat bising dekat sini berapa orang pernah masuk lokap. Pernah ditahan dalam lokap? Kalau tak ada idea duduklah seperti. Kalau tak ada nak cakap duduklah. Sekurang-kurangnya sini yang peguam itu ada tahu apakah keadaan, dan sebelah sini kita ada ramai ahli parlimen yang ada pengalaman. Walaupun saya hanya ada pengalaman 1 hari saja, tapi cukup untuk membuka mata saya. Jadi di sini itu sebabnya semua di sini tak berani cakaplah. Tadi yang betul. Bila saya berada ditahan 24 jam dalam lokap, dan saya tengah banyak cerita oleh yang mereka yang berada dalam lokap tentang cerita macam mana mereka bayar polis untuk tapak ini, tapak itu, tapak satu layanan agak khas untuk makanan dan juga sebagainya. Dan ini semua cerita yang bagi peguam semua tahulah, bagi aktivis mereka juga tahu. Dan sini sekarang saya lihat yang bangunan lebih balai polis dan bangunan mahkamah dijadikan untuk tempat untuk lokap untuk mereka yang tahan bawah akta pencegahan jenayah. Jadi saya nak tanya, adakah kerajaan akan menghadkan berapa orang inmates yang boleh diletakkan, dimasukkan dalam satu sel? Saya rasa ini penting kerana yang ditahan itu kalau mereka adalah anggota kongsi kelab, mereka yang ganas, mereka yang jahat dan sebagainya, dan mungkin terdapat juga mereka tahanan warga asing dan juga sebagainya. Kalau kita semua 20-30 orang dalam satu sel yang dalam keadaan yang terlalu sesak, tentu akan gaduh. Jadi bila pergaduhan berlaku, mungkin kadang-kadang ia akan jadi kita kata out of hand, yang polis tak dapat menangani keadaan waktu itu. Jadi saya rasa adalah perlu bagi kerajaan juga menetapkan berapa orang atau kalau kita boleh gunakan perkataan panduan dalam satu unit sel. Saya rasa ini penting kerana kadang-kadang saya lihat satu sel boleh masuk 20 orang satu sel, tidur pun susah, hanya dapat mungkin berdiri ataupun duduk pun susah juga. Saya rasa ini yang basic condition yang saya juga rasa haruslah ditetapkan. Kerana tadi apa yang Timbalan Menteri kata, ia adalah untuk mereka yang direman tidak lebih daripada 60 hari dan juga bagi siasatan saja. Kerana kadang-kadang yang lokap polis yang sedia ada itu memang terlalu sesak keadaannya. Dan juga saya nak tanya, apakah yang mereka yang ditahan itu dibenarkan lawatan oleh ahli keluarga, peguam dan sebagainya, atau mereka dalam 60 hari atau berapa hari dalam tahanan itu begitu sahaja. Jadi saya rasa yang pihak kerajaan juga harus memberi tahu kita. Dan selain itu yang saya nak juga bangkitkan, adakah mereka dibenarkan bahan bacaan? Jadi kalau semua orang yang mungkin beremosi, yang jahat dan sebagainya semua masuk dalam, saya rasa kalau mereka tidak diberi apa-apa bahan bacaan, memang susah apa yang mereka buat, bising lah, gaduh lah. Jadi ini adalah apa yang berlaku. Saya masih ingat bila saya ditahan dalam 24 jam dalam lokap itu, saya nak minta pensel tak bagi, minta buku tak bagi, semua tak bagi. Dan saya rasa kalau kita nak
tenangkan mereka adalah baik bagi mereka untuk bacaan mungkin surat khabar ke, magazine ke, ataupun kitab ke atau sebagainya. Dan saya rasa ini adalah satu cara bagi mereka yang tidak dibuktikan salah, mereka harus dilayan, diberikan hak asasi manusia. Datuk Yang di-Pertua, saya juga nak tahu kalau yang mereka ni ditahan begitu lama dalam sel, dalam bangunan, dalam lockup ataupun bangunan mahkamah, adakah yang mereka yang dalam persatuan kebajikan ataupun mungkin dia ustaz ataupun guru agama dibenarkan masuk supaya mereka ada orang yang boleh memberi kaunseling kepada mereka, dan saya rasa ini adalah juga penting. Datuk Yang di-Pertua, dan saya nak bangkitkan soalan lagi kerana pagi tadi yang Timbalan Menteri tidak betul-betul jawab. Kenapakah kita sebagai wakil rakyat tidak dibenarkan untuk melawat bantuan di dalam penjara? Dan kalau kita lihat yang keadaan penjara di negara lain, sebenarnya mereka ada kajian yang menunjukkan kalau bantuan dibenarkan mengadakan hubungan yang lebih kerap dengan ahli keluarga, ini akan membantu mereka untuk bertaubat dan balik ke pangkal jalan. Kerana yang hubungan keluarga itu akan menjadikan mereka lebih berikhtiar untuk buat baik selepas itu. Dan itu sebabnya kita harus menggalakkan sebenarnya ahli keluarga adakan hubungan lebih rapat, boleh berjumpa dengan ahli keluarga dengan lebih kerap. Dan di sini kita lihat di penjara di Malaysia, hanya kalau ahli keluarga nak jumpa dengan bantuan harus melalui peguam mereka dan kena tulis secara rasmi kepada pihak penjara baru dapat melawat mereka. Dan dalam kes yang aktivis, itu dalam kes Liman, kes di penjara tak ada, tak lalui peguam yang aman. Ya, betul-betul. Saya hanya tanya, kita sebagai wakil rakyat macam Timbalan Speaker ke, kalau ada kawan dalam penjara, haruslah kita diberi kebenaran, kan? Kalau yang amat berhormat Ketua Menteri Pulau Pinang tulis surat kepada Ketua Pengarah Penjara pun ditolak, dan tulis kepada Menteri tidak dijawab. Jadi saya rasa ini menafikan, menjadikan yang pihak penjara ini tak ada keperi kemanusiaan terhadap mereka dalam penjara. Mereka dalam penjara sudah pun begitu susah hati, sudah begitu lonely kita kata dalamnya. Kalau ada kawan memberi galakan kepada mereka dan menziarahi mereka, saya rasa ini adalah satu bentuk satu cara yang mana kita boleh memberi kelegaan hati kepada mereka. Dan saya nak minta yang pihak Menteri Dalam Negeri, Timbalan Menteri Dalam Negeri boleh tolong bagi kelonggaran supaya Yang Berhormat Bagan selaku Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Pulau Pinang, dia dapat dibenarkan untuk melawat Uttayakumar dalam yang kini dalam penjara ini. Betul, betul. Kalau saya lihat laporan dikeluarkan oleh Pejabat Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu atas dadah dan jenayah pada tahun 2005 hingga 2006, kalau ikut laporan itu, pihak penjara Malaysia dan Kementerian Kesihatan Malaysia, mereka tidak gagal memberi data yang asas tentang nisbah bantuan yang membabit penagihan dadah, HIV AIDS, tuberkulosis dan penyakit mental. Manakala negara-negara lain di dunia ini, mereka nampaknya ada data statistik seperti ini dan dapat memberi maklumat seperti ini kepada Pejabat Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu dengan lebih baik. Jadi ini ada, saya dapat maklumat ini daripada kenyataan yang dikeluarkan oleh CAP, Consumers Association Penang, yang mana yang menyeru pihak Kementerian Kesihatan dan juga pihak penjara supaya mereka boleh juga memerhatikan, menjaga kesihatan bantuan di dalam penjara kita. Dan kita juga baca yang juga terdapatnya bantuan kerana yang pihak yang penjaga penjara itu tidak mengambil berat tentang keadaan kesihatan mereka. Ada juga yang mati kerana kurang diberi perhatian dari segi perubatan.
Jadi semua ni kalau yang kesemua, kalau 50-60 orang masuk dalam satu sel dalam ikut yang di bangunan mahkamah, balai polis yang diwatakan ni, lebih diwatakan, saya rasa mungkin penyakit dan sebagainya ia akan direbak di kalangan tahanan yang belum dibuktikan salah itu. Jadi apakah yang pihak kementerian ataupun pihak penjara akan mengambil perhatian dalam isu ni. Jadi saya hanya cakap pada setakat ini dan saya mohon jawapan daripada pihak Timbalan Menteri Dalam Negeri. Sekian, terima kasih.